أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Kita dalam bab yang kedua, celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan, mengada-adakan, mereka cipta di dalam perintah kami ataupun urusan kami, ma laysa fihi, apa yang tidak ada di dalamnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan di kalanganku. Hadis yang muka surat 20 telah pun kita bacakan juga. Hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan kami pada suatu hari. Kemudian dia menghadap ke arah kami, thumma aqbala alaina biwajhihi fawa'adhana mau'izatan balighah. Maka Nabi bagi suatu peringatan yang sangat terkesan kepada kami, zarafat minhal uyun, sehingga mengalirkan air mata kami, wa wajilat minhal qulub, dan menggentarkan hati-hati kami ni. Faqala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, hari ini punya kuliah macam kuliah perpisahan. Famaza ta'ahadu ilaina, maka apakah pesanan engkau kepada kami? Maka Nabi pun kata, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kamu dengan takwalah kepada Allah, was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian, walau sekiranya yang memerintah kamu itu adalah seorang hamba Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, dan sesungguhnya siapa yang hidup di kalangan kamu selepas daripada kewafatanku, fasayara ikhtilafan kathira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang kepada sunnah khulafa' rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, selepas daripadaku. Tamassaku biha, peganglah dia, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu dengan perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. So hadis ni adalah hadis utama dalam bab bid'ah, dan Nabi bagi peringatan ini apabila para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi untuk Nabi wasiatkan kepada mereka, kerana kuliah pada hari itu seolah-olahnya macam kuliah perpisahan. Maka Nabi bagi peringatan, satu, takwa; dua, taat kepada pemimpin. Yang ketiganya, Nabi bagi peringatan, sesiapa yang masih dan untuk hidup lepas daripada kewafatan Nabi, Nabi kata akan melihat banyak perselisihan. Maksudnya Nabi telah bagi tahu dah, lepas Nabi wafat akan jadi banyak perselisihan.
Sebab dah tentu, sebab dah Nabi tak ada dah. Nabi dah wafat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada masalah orang balik kepada Rasulullah. Ada masalah balik kat Nabi lah. Tanya Nabi. Walaupun dalam permusafiran berlaku perselisihan, nanti balik, nanti sampai Madinah, tanya balik Nabi. So, tak ada isu lah. Tapi Nabi dah wafat. Ada isu. Sebab tempat rujukannya dah tak ada. Maka Nabi bagi peringatan. Walaupun Nabi dah wafat dah. Maka kalau ada berlaku perselisihan, balik kepada Allah dan Rasulnya. Balik kepada Allah dah tentulah merujuk balik kepada Al-Quran. Balik kepada Rasul dah Nabi wafat. Maka tengoklah kepada sunnah Nabi yang Nabi telah tinggalkan. Kemudian para sahabat bertebaran ke merata dunia. Sebahagian pergi Syam, sebahagian pergi Mesir, sebahagian pergi Yaman, sebahagian pergi sebahagian untuk menyampaikan dakwah Islam. Dan para sahabat ni dah tentulah berijtihad mengikut ilmu apa yang dia ada. Maka dekat Yamannya, mengikutlah sahabat yang pindah ke Yaman, yang mana duduk dekat Syam. Maka dia ikutlah apa yang diajar oleh sahabat yang berada di Syam, di Mesir, di Kufah, Iraq dan sebagainya. Maka dah tentulah bila kita merujuk kepada orang-orang yang berlainan, mungkin akan menghasilkan jawapan yang berlainan. Kerana kawan ni mungkin dengar daripada Nabi, kawan ni tak dengar. Kawan tu mungkin dengar lebih, kawan ni dengar kurang dan sebagainya. So itulah yang berlaku. Maka balik kepada sunnah, balik kepada Al-Quran, balik kepada sunnah. Bukan balik kepada individu. Tengok Al-Quran kata apa, tengok hadis kata apa. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah suatu golongan generasi yang telah dijanjikan ataupun yang telah diberikan suatu cop mohor oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu adalah sebaik-baik umat dan sebaik-baik generasi. Jadi mereka ini sebaik-baik umat dan sebaik-baik generasi, dan mereka ini adalah insan, suatu kaum yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendampingi Nabi mereka. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihim, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Maka dia kata, kalau kamu nak ikut kepada orang yang telah mati. Iaitu orang yang telah mati merujuk kepada para sahabat yang telah pun pergi. Rujuk kepada mereka. Kerana mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya. Maka dengan petunjuk para sahabat ni ikut. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Iaitu kita ikut sunnah dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada sahabat yang melakukan bid'ah. Tidak ada sahabat Nabi yang melakukan bid'ah. Kerana mereka orang yang paling faham agama. Dan mereka orang yang paling tidak berlebih-lebihan dalam beramal agama. Itu para sahabat Nabi. Maka mereka ini kaum yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Bahkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Mereka ini ahli syurga. Mereka ni ahli syurga. Maka yang Nabi maksudkan ni siapa ni? Siapa yang dan hidup lepas daripada kufar sayara ikhtilafan kathira. Siapa dia yang akan jadi banyak perselisihan ni? Nabi rujuk kat sahabat ke? Tak. Bukan Nabi rujuk kepada para sahabat. Kerana para sahabat satu kaum yang telah pun Nabi suruh ikut. Nabi suruh ikut. Al-Quran suruh ikut. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang awal masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar, sahabat Nabi.
Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Dan Nabi telah pun kata, iqtadu alladhaini, ikutlah kamu dua orang lepas daripada kewafatanku, Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Dan hadis ni kata apa? Ikut sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan ikutlah sunnah khulafa, penggantiku yang diberikan al-mahdiyyin, yang diberikan hidayah. Maka para sahabat adalah satu kaum yang tidak menyelisihi nabinya. Satu kaum yang senantiasa tengok nabi dia dan ikut apa yang nabi dia buat. Apa yang Nabi dia tak buat, maka mereka tak buat. Itu sahabat Nabi. Dan orang yang mengikut mereka dengan baik, at-tabi'in, anak murid kepada para sahabat Nabi. At-tabi'ut tabi'in, anak murid kepada tabi'in. Maka mereka inilah generasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi manusia ni kurun aku ni. Itu sahabat Nabi. Summal lazina yalunahum, kemudian mereka yang lepas daripada itu. Summal lazina yalunahum, kemudian mereka yang datang lagi selepas itu. Merujuk kepada tabi'in dan merujuk kepada tabi'ut tabi'in. So mereka golongan yang terpilih. Maka yang jadi perselisihan yang banyak ni adalah orang yang tidak mengikut jalan Nabi dan menyelisihi para sahabat Nabi. Maka bid'ah pertama dalam Islam adalah bid'ah al-khawarij. Bid'ah al-khawarij. Dan Nabi sendiri telah menyebutkan tentang puak-puak ni. Kerana ada satu mamat yang bernama Zulkhuwaisirah. Apabila zaman Nabi lagi mamat ni muncul, Zulkhuwaisirah, maka bila Nabi membahagi-bahagikan harta, dia kata, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Muhammad, bagi ikut adil lah. Maka dia boleh mempertikaikan Nabi. Ini Zulkhuwaisirah. Maka lepas daripada itu Nabi kata, wa min dhidhi hadzal rajul, akan lahir daripada ni keturunan laki ni orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai lepas ni kerongkong ni. Baca Quran takat mulut aja. Baca Quran tak faham. Tak masuk dalam hati dan jiwa dia. Ni golongan namanya Al-Khawarij. Maka bila dah Nabi wafat, muncul puak-puak Khawarij. Lebih setelah daripada zaman Uthman, zaman Umar wafat. Lepas Umar wafat, maka Umar itu kan pintu. Maka bila Umar wafat, maka pintu fitrah mula dah terbuka. Maka berlaku zaman Uthman, pembunuhan Uthman. Berikutnya Ali, pembunuhan Ali. Maka puak-puak Khawarij bid'ah pertama muncul. Datang lepas daripada itu bid'ah puak-puak Rafidah Syiah. Maka ni kumpulan-kumpulan ni yang Nabi maksudkan ni, iaitu berlaku perselisihan yang banyak. Maka bila berlaku perselisihan yang banyak, kena buat apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalau dah berlaku ni semua ni, ikut sunnah Nabi dan tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi buat ke tak? Ni hak yang kita tak faham ni. Baca hadis tapi tak faham. Hadis ni tak dijadikan panduan. Apa makna Nabi kata khulafa'ir rasyidin? Apa makna sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin? Kalau kita tak mau ikut bagaimana petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana nak mengikut puak-puak Khawarij kalau dah para sahabat pun dikafirkan? Puak-puak ni mengkafirkan para sahabat Nabi dan mereka membanding-bandingkan ibadat para sahabat dengan ibadat mereka. Mereka rasa mereka bagus, baca Quran kuat, puasa kuat. Puak-puak Khawarij tak buat bid'ah ya.
puak-puak Khawarij amat kuat berpegang kepada agama. Ni puak-puak Khawarij ni baca Quran banyak sehingga dia boleh bandingkan ibadat mereka dengan ibadat para sahabat. Itu Khawarij ni. Hebat tak? Tak nanti orang duk ha. Yang tak sembahyang tak nanti dah. Yang sembahyang tu, yang sembahyang kuat baca Quran, kuat puasa, hak tu Khawarij tu. Sehingga Ali kata mereka mengangkat slogan yang benar, kalimatul haq, tetapi yang mereka nak daripada kalimat yang benar itu kebatilan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa tak hukum Allah, kafir. Baca Quran tapi tak mau ikut faham para sahabat, ikut faham sendiri, maka sahabat itu dikafirkan dengan ayat Quran. Sahabat itu yang difasikkan menurut ayat Quran. Ni puak-puak Khawarij. Berikutnya baru datang hak Rafidah Syiah tu, mengkafirkan juga para sahabat Nabi. Tapi lagi teruklah, hak puak-puak ni buat hadis palsu. Puak-puak Khawarij tak buat hadis palsu, sebab pada mereka buat dosa kafir, buat dosa kafir, buat dosa kafir. Tu Khawarij. Buat dosa kafir, maka kalau berbohong atas nama Rasulullah tak kafir namanya. Sebab itu para ulama kata mereka tak jumpa lagi hadis palsu yang direka oleh puak-puak Khawarij. Tak ada. Puak-puak Khawarij tak buat hadis palsu, sebab benda tu berdosa. Siapa buat dosa kafir. Tu Khawarij. Yang duk kilang hadis palsu ni Syiah, Rafidah ni, lawan kepada Khawarij ni. Ni dua kumpulan hak awal. Dan sehinggalah kepada kita zaman hari ini, hak Rafidahnya ada lagi Syiah. Muncul lepas daripada itu Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, macam-macam akan disebutkan dalam bab kita ni. Dan telah kita baca hadis, ana faratukum alal haudi wa la yukhtala janna rijalun duni. Aku akan mendahului kamu semua menuju al-haud, telaga Nabi, serta akan ada orang-orang yang benar-benar dihalau daripadaku. Fa aqulu ya rabbi ashabi, wahai Tuhan, ini adalah sahabatku. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kemudian engkau tidak tahu apa yang telah mereka membuat bid'ah, apa-apa benda yang baru mereka buat lepas daripada peninggalan engkau. Hadis ini maksud ashabi dekat sini bukan sahabat Nabi. Ashabi qaum, umat. Kerana macam kita sebut tadi, tidak ada sahabat Nabi yang buat bid'ah. Tak ada sahabat Nabi yang buat bid'ah. Dan mereka telah dipuji dan telah diberikan janji syurga oleh Allah dalam Quran dan hadis Nabi. Adapun yang maksud kat sini yang buat bid'ah lah ashabi. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka menunjukkan Nabi tak tahu benda ghaib. Lepas Nabi wafat, Nabi tak tahu apa yang jadi kepada umat dia, sebab Nabi dah wafat, dah meninggal dah. Maka lepas pada hari dibangkitkan, maka semua umat Nabi dipanggil ke telaga Nabi, haud Nabi ni. Halumu, marilah nak supaya minum. Dah mai dekat, tiba-tiba ada suara halau pula. Jangan. Ni mereka ni pokok ni bukan kaum kau ni, ataupun mereka ni bukan hak yang boleh minum daripada telaga, kerana engkau tidak tahu lepas engkau wafat mereka ini buat bid'ah. Ma ahdathu ba'dak. Ahdath, benda baru, menukar agama. Ma baddalu ba'dak, dalam riwayat lain ma baddalu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka merubah-rubah agama engkau lepas kewafatan engkau. Maka Nabi berkata, fasuhqan, pergilah, aku tak mau. Nabi pun halau popok ni. As-Sufyan As-Sauri kata, bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat, kerana maksiat yutab minha, kerana maksiat itu orang taubat daripadanya, tetapi bid'ah la yutabu minha. Bid'ah la yutaba minha, bid'ah orang tak akan taubat daripadanya.
Ini kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Hak ulama hak besar, hak ulama ahli sunnah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri ulama hadis. Maka kata dia, bid'ah lebih disukai oleh iblis dari maksiat. Kenapa? Kerana bukan dua-dua iblis suka. Bid'ah suka, maksiat pun iblis suka. Bid'ah lebih iblis suka. Kenapa? Kerana orang buat bid'ah tidak akan berasa bersalah. Orang buat bid'ah dia tak rasa dia bersalah. Orang buat bid'ah dia rasa dia buat agama. Bahkan dia kata dia kuat lagi agama. Kita kata ni Nabi tak buat. Iyalah Nabi tak buat, tapi kan kita baca Quran. Memang Nabi tak buat, tapi kan semayang. Ni semayang ni. Memanglah apa nama Nabi tak buat, tapi kita ziarah kubur ni. Dah kita ziarah kubur, dah kita pusing-pusing kat kubur 7 kali macam tawaf, tak apa, tak ada masalah. Buat bid'ah. Dan mereka tak rasa pun yang mereka buat itu maksiat. Sebab tu iblis suka. Orang buat maksiat lagi bagus daripada buat bid'ah, faham? Oh, boleh buat maksiat. Tak, bukan maksudnya pun begitu. Orang buat maksiat, dia tahu dia buat salah. Orang buat maksiat, dia tahu dia buat dosa dengan Allah. Tinggal lagi, dia iman lah. Masalah iman. Dan orang buat maksiat, dia tak kata yang dia buat maksiat itu ibadat. Orang tak kata dia minum arak tu sebab mendekatkan diri kepada Allah. Mana ada orang minum arak mendekatkan diri kepada Allah? Tak ada. Orang tahu benda tu haram. Tahu dah. Orang berzina dan sebagainya, dia tahu benda tu haram. Dia tak kata, apa salahnya minum arak? Ketika mana kita minum arak dan kita baca bismillah. Tak ada orang kata. Tak ada orang kata. Hatta yang merokok pun. Merokok pun dia tahu benda tu tak berapa nak bagus. Merokok tak adalah dalil lah. Merokok tak adalah dalil yang jelas. Ulama haramkan rokok disebabkan yang lain. Ulama mengharamkan rokok disebabkan mudarat-mudarat yang terbina daripada rokok. Tapi itu tak adalah berat sangat pun. Itu pun orang tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan merokok. Tak ada. Kita bila rasa merokok dah rasa iman kuat lah. Tak ada. Maka ibadat maksiat, jika orang buat, orang tahu dia buat salah, paling kurang pun dia diam je lah. Paling kurang dia diam lah. Kenapa kau ni? Dia buat masih diam. Dia tahu dia salah. Dan dia tahu dia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang seumpama ini akan ada di dalam hatinya, dia rasa tak senang hati. Dan dia rasa dia nak balik ke Allah. Dia rasa dia nak taubat. Walau ba'dal hin. Tak apalah, nanti taubat lah. Adalah juga maksudnya nanti dia taubat. Dia tahu benda tu salah. Walaupun tak apalah, nanti kita taubat lah. Walaupun mungkin dia cakap tu main-main, tapi dia tak kata benda tu boleh. Dia tetap kata nanti kita taubat lah. Okey lah. Yang buat bid'ah, nanti kita taubat lah. Tak ada, haram. Dia buat bid'ah, lagi dia suka dah. Lagi dia suka. Ni lah pok-pok ni, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Lagi dia marahnya orang yang tegur. Lagi dia marahnya hak pok-pok hak yang kata hak ni tidak sunnah. Bobo label lagi Wahabi lagi elok. Boh Wahabi settle. Orang tak tanya dah. Kan? Orang tak tanya dah. Wahabi patutlah. Orang Wahabi takut. Wahabi takut. Wahabi. Orang yang tegur. Maka di label macam-macam. Nabi dah di label awal lagi dah. Para sahabat dah di label awal lagi dah. So itu beza bid'ah dengan maksiat. Siapa kata? Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri telah pun berkata demikian. Hak ni bukanlah dalil Nabi dah. Ni bukan hadis. Tapi ulama ni kata. Kenapa dia kata demikian? Kerana betul.
Apa yang berlaku di alam realitinya macam tu. Dan iblis ni bila orang buat bid'ah, dia kerjanya tak banyak lah daripada dia nak pergi suruh orang buat maksiat. Nak suruh orang buat maksiat, iblis struggle. Nak suruh buat maksiat, iblis kena ada kerja lebih sikit. Tapi nak suruh buat bid'ah, iblis senang je. Senang dia kata, guys ni lagi mudah ni. Nak suruh orang jauh daripada Allah dan Rasul, antara orang yang pergi disko dengan datang masjid, mana yang senang? Nak suruh jauh, yang maksiat kat disko tu lah senang. Orang datang masjid, orang datang masjid ni, betul ke aku cakap ni? Nak suruh pergi disko susah. Nak suruh buat maksiat susah. Jom kita bina arak. Kau gila. Walaupun bukan semayang pun. Jom makan babi nak? Lagilah. Babi celaka kau. Bukan? Kau nak suruh aku makan babi? Tobat. Tapi maksiat lain okey lagi kan? Suruh makan babi, tak boleh. So nak suruh buat maksiat ni, iyalah, dari satu sudut setan ni tak adalah struggle sangat kan, sebab benda tu benda yang membawa kita kepada neraka, benda yang lazat, benda yang seronok, benda yang nakkan kepada syurga susah. Nak kena semayang, nak kena puasa, nak suruh orang baca Quran. Orang kena buat kempen baca Quran, kempen mari hadir ke masjid tak, kempen datanglah ke masjid, tak datang juga, punya susah. Kawan-kawan hak daripada jemaah tabligh tu pergi rumah ke rumah, malas sembahyang masjid, punya lah susah nak mampu. So setan ni bila dah ada orang datang masjid, maka dia tak adalah pula suruh pergi minum arak. Dah ni kaki masjid ni. Maka setan pun dia ambil lah angle lain. Maka dia kata, meh kita berzikir. Boleh lah. Berzikir menari. Contohlah. So itu lebih senang. Sebab orang rasa itu agama. Dan orang rasa itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia tidak sedar benda tersebut tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Walau nampak bendanya macam agama. So sebab tu Sufyan As-Sauri kata ni tadi, maka bid'ah lebih iblis suka daripada maksiat. Kerana maksiat itu lebih mudah bertaubat daripadanya, sedangkan bid'ah, ahli bid'ah aman sulit untuk bertaubat daripada bid'ahnya. Dari Fudail dia mengatakan, apabila engkau bertemu dengan seorang ahli bid'ah satu jalan, maka ambillah jalan selainnya. Tidak ada satu amal pun dari ahli bid'ah yang akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Fudail Ibn Iyad, Al-Fudail kata, apabila engkau bertemu dengan ahli bid'ah, kau cari jalan lain. Nampak ahli bid'ah, jangan jumpa. Itu maksud dia. Pergi tempat lain. Jangan duduk sekali dengan ahli bid'ah. Bahkan barang siapa yang menolong pelaku bid'ah, maka dia sama saja telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Siapa pergi suka dan pergi tolong ahli bid'ah, maka dia pun sama saja dengan geng tu, dan dia membantu untuk meruntuhkan Islam. Aku pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan suatu kepada Al-Fudail, barang siapa menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki fasik, maka sungguhnya dia telah memutus hubungan silaturahim dengan anaknya. Mendengar perkataan itu, Al-Fudail pun menimpalinya. Menimpali maksudnya balas. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki ahli bid'ah, maka sungguh dia telah memutus hubungan silaturahim dengan anaknya itu. Apa maksud dia? Maksudnya orang kata ke Al-Fudail, kalau siapa-siapa kahwin dengan anak dia dengan fasik, fasik ni apa? Fasik ni buat maksiat lah, maka dia telah memutuskan hubungan. Al-Fudail kata, barang siapa yang menikahkan dengan ahli bid'ah, maka dia yang memutuskan hubungan dengan anak dia. Barang siapa yang berteman dengan ahli bid'ah, maka dia tidak akan mendapat hikmah. Siapa yang berkawan dengan ahli bid'ah tak pandai sampai sudah bodoh. Itu maksud dia.
Siapa yang berkawan dengan ahli bid'ah tak dapat hikmah, tak dapat ilmu. Duduk dengan ahli bid'ah tak ada ilmu kita dapat. Duduk dengan ahli bid'ah, otak kita pun jadi bodoh. Tak boleh fikir. Nabi datang punya 13 tahun, kemudian tambah 10 tahun kat Madinah bawa wahyu. Wahyu ni apa tujuan dia? Wahyu ni tujuan mencerdikkan umat lah. Daripada penyembahan kepada patung, batu, pokok dan sebagainya itu, menyembah kepada Tuhan yang menciptakan batu, pokok, busut dan sebagainya. Orang jahiliah pergi sembah batu, orang jahiliah sembah busut, orang jahiliah sembah binatang, orang jahiliah sembah setan. Itu bodoh namanya. Sebab apa bodoh? Sebab pergi sembah benda yang tak boleh memberi manfaat dan tak mampu pun nak menolak mudarat. Maka Islam datang mencerdikkan. Bila Umar tengok batu Hajarul Aswad itu, inni la'alamu annaka hajarun, aku tahu engkau ni batu aja, tidak bagi manfaat, tak boleh pun menolak mudarat. Kalau aku tak nampak Nabi cium engkau, jangan haraplah aku nak cium engkau. Tu kata Umar. Batu Hajarul Aswad, kenapa kita cium? Kerana Nabi cium. Kalau Nabi tak cium, kita pun tak teringin nak cium. Oleh kerana Nabi dah tunjukkan kepada kita, cium, maka kita nak cium. Tapi sampai ke sudah tak dapat-dapat. Ramai orang. Nabi pernah tawaf naik unta, tak turunlah. Nabi ambil tongkat dia, sentuh Hajar Aswad dan cium tongkat dia. Maka siapa yang tak dapat cium dengan mulut, dia dapat sentuh dengan tangan, sentuh dan cium tangan dia. Nabi lagi jauh, dah jauh lagi lah, nak sentuh dengan tongkat pun tak boleh. Maka Nabi pun isyarat saja. Isyarat. Tak ada cium, isyarat je. Maka kita pun begitulah. Maka start daripada Hajarul Aswad, dapat cium, cium. Tak dapat cium, sentuh dan cium. Tak dapat lagi jauh, Bismillahi Allahu Akbar, dah jalan sajalah, nak cium tangan lagi apa? Tapi tak habis-habis. Oh, tu ramai yang buat kan waktu tawaf kan? Jalan tawaf, dia pun pegang dinding Kaabah tu sepanjang dia tawaf duduk salat dengan nak ada berkat. Kita tak sentuh, dan kita menyentuh rukun Yamani. Kenapa kita sentuh rukun Yamani? Sebab Nabi sentuh. Dan kalau dah jauh tak dapat sentuh rukun Yamani, tak ada apa-apa, letak yang lambai pun tak payah. Ada orang rukun Yamani lambai, Hajar Aswad pun lambai. Ikut aja tak ada ilmu. Tengok tu yang berkumpulan-kumpulan tu kan, pergi tawaf berkumpulan-kumpulan, pegang pula tu, tolak pula orang sebab tak nak berpisah daripada grup. Ada pula tekong dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak je lempang tu. Kacau bising orang. Dah bising satu tolak-tolak pula tu. Makcik-makcik tu sama je. Sebab takut kena tinggal. Takut kena tinggal oleh grup. Kan? Nasib baik Malaysia tak teruk tara tu lah. Kalau ada travel agent Malaysia yang buat macam tu, jangan ikut travel agent tu. Kita ajar sendiri-sendiri pergi, nanti kita jumpa kat pintu ni, selesai. Kan? Duk sibuk nak berkumpulan-kumpulan ni, kenapa? Ustaz tak hafal doa. Dia nak hafal doa, kenapa? Orang suruh berdoa, bukan hafal doa. Orang suruh berdoa, bukan hafal doa. Kalau hafal saja fahami tak faedah apa? Dia pun ikut tekong tu kan. Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Haram faham pun. Duduk kali nak tolak orang sebab nak ikut grup. Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Kebahagiaan. Sudahnya tawaf saja ikut orang, tak ada berdoa. Tak ada dia berdoa waktu dia tawaf.
Sebab ikut je baca. Hak yang travel agent, apa hak yang tekong tu, mungkinlah reti tak. Sebab dia ustaz. Yang belakang-belakang tu tawaf saja, ikut aja, faham ni tak. Macam minta kita lah lepas semayang. Kita ni nak berdoa ke? Nak ada upacara berdoa, kan? Berdoa okey, upacara berdoa, ikut aja orang doa, faham ni tak. Maka rugi. Maka kita kata, siapa yang tawaf, doalah apa yang korang nak. Apa yang kita nak dalam hidup ni, maka mintalah ke Allah. Tak erti bahasa Arab, bahasa Melayu. Ataupun doa yang telah kita hafal tu, bacalah yang telah kita faham. Antara rukun Yamani, Hajar Aswad, semua kita hafal dah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan bila kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, bagi faham makna dia apa dia. Wahai Tuhan, wahai Allah, bagilah aku kehidupan dunia ni baik, bagilah kehidupan akhirat pun baik, jauhkanlah aku daripada neraka. Lebih masuk dalam hati, lebih masuk daripada du ikut hak tekong tadi tu. Haram apa tak faham. Tak mau ikut, nak ikut je travel je repek-repek, ikut hak yang mengajar sunnahnya. Maka doa, apa-apa nak doa. Tawaf pertama nak baca apa ustaz, tawaf kedua, hak pusingan ketiga baca apa, pusingan keempat baca apa. Adalah ustaz pula ngajar nak supaya kita ni tak lupa. Maka tawaf pertama tu, pusingan pertama baca doa ni, pusingan kedua nanti baca doa yang dua, pusingan ketiga baca doa yang ketiga, untuk ingat ni dah pusingan ke berapa. Lagi dia campur ada. Tadi dah berapa dah kan. So bacalah apa-apa yang mudah daripada hak Quran ke, apa yang doa ke, berzikir ke, nak diam juga kan, bacalah. Dan itu mudah. Khuzu anni manasikakum, ambillah daripadaku manasik haji kamu. So nak ambil manasik haji umrah je, ikut apa yang Nabi ajar, bukan ikut apa orang buat. Ikut apa orang buat sampai sudah tak faham. Ikut apa yang Nabi nak. Maka dalam hak nak pergi umrah, pergi haji, apa yang sunnahnya, itu dulu mau tahu. Apa yang Nabi buat, yang Nabi tak buat, aku tak mau tahu. Itu konsep dia. So bila kita tahu apa yang Nabi buat waktu umrah, apa yang Nabi buat waktu pergi haji, senang je rupanya. Senang. Pergi ikut yang tak ikut hak yang sunnahnya. Pulun tak habis-habis memperbanyakkan umrah. Tak ada kerja kan? Saya marah pula travel agent. Okay, hari kedua kita semua nanti bawa semua umrah. Kita nak buat umrah kedua. Hari ketiga, umrah ketiga. Hari keempat, tuan-tuan kalau larat, buatlah sampai 7 kali umrah ya. Kerana 7 kali umrah bersamaan dengan 1 kali haji. Dah nak mati dah makcik tu. Dah kali keempat dah ni, dah tak larat dah. Dia pun dah sembang-sembang, dah tak larat, tak buat dah lah. Sembang dengan kawan-kawan lain, berapa kali umrah dapat? 7. Allah, 7. Aku baru 4. Kan dah rasa ralat. Dia pergi tanya orang. Tanya pula yang semua cerah-cerah pula. Dapat 7 kali dah. Aku dapat haji dah sekali. Tak payah haji dah lah. Ada Nabi ajar? Yalah, memanglah Nabi tak ajar ustaz. Tapi nak juga tapi tu. Tapi 7 kali umrah kan 1 kali haji. Nabi sekali masuk Mekah, sekali umrah je Nabi buat. Itu Nabi.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali masuk Mekah sekali je umrah dia buat, tak banyak kali. Umrah Tan'im, pergi umrah Tan'im, pergi Tan'im, patah balik, pergi Tan'im, patah balik, pergi Tan'im, patah balik, pergi Tan'im, patah balik, pergi Tan'im, sampai 7 kali dia buat umrah. Tu Aisyah buat. Okeylah, Aisyah buat. So Aisyah buat berapa kali umrah? Boleh Aisyah buat? Tak sekali. Sekali kan? Yang kau orang buat 7 tu kenapa? Aisyah buat sekali. Kenapa Aisyah pergi Tan'im? Aisyah masuk sekali dengan Nabi. Nabi hajinya 1 kali. Kan? Umrah Nabi 4 kali. Dalam seumur hidup Nabi 4 kali umrah. 4 kali tu bukan lain-lain tahun. Kemudian Aisyah masuk dengan sahabat Nabi, iaitu Hajjatul Wada'. Nabi buat Hajjatul Wada' lah, hari haji perpisahan haji, yang haji itulah satu punya haji Nabi buat. Aisyah datang haid, so dia datang bulan. Sahabat Nabi dah settle umrah dah, kau nak buat haji. Aisyah tak buat umrah sebab dah haid. Maka Aisyah buat haji je. Tak boleh jadi dia ngomong Nabi, sahabat lain semua dah dapat umrah, kita ni satu je. Nabi pun pergilah. Macam tu lah. Perempuan kan. Maka dia suruh Abdullah, adik Aisyah ni, bawa lah, tolong bawa Sa'd. Aisyah dia pergi Tan'im, Sa'd, bawa lah Aisyah pergi Tan'im. Dan niat ihram kat sana, masuk buat umrah. Seronok lah Aisyah, dah dapat dah buat umrah dah, sama dengan sahabat yang lain. Umrah dah buat, haji pun dah buat. Hak adik dia yang bawa dia ke Tan'im tu, dia buat ke tak? Dia tak buat. Dia tolong bawa pergi miqat, tolong bawa Aisyah pergi dekat Tan'im, kemudian balik untuk buat umrah. Abu Bakar buat apa? Umar, Uthman, Ali, hak sahabat yang lain, dia tak tahu hak Aisyah Nabi suruh Tan'im. Mestilah tahu. Tapi tak ada pula mereka pakat-pakat semua pergi Tan'im, pergi jom kita buat sekali lagi. Tak ada. Maka sekali je, satu perjalanan masuk Mekah, satu umrah saja. Kita nak pergi pulau 3-4 kali, 3-4 kali, 3-4 kali, itu dah apa hal? Yang disuruh banyakkan tawaf tak nak buat. Tawaf tu yang disuruh banyakkan. Banyakkan tawaf. Bila pergi kat Mekah, duduk Mekah buat apa? Banyakkan tawaf. Itulah kerjanya. Banyakkan tawaf. Bukan banyakkan umrah. Banyakkan tawaf. So, bila jumpa ahli bid'ah, kata Al-Fudail Ibn Iyad, kalau nampak ahli bid'ah ni, ambil jalan lain. Wala yurfa'u li sahibil bid'ah ila Allah azza wa jalla amalun. Tak ada amalan pun yang Allah angkat daripada ahli bid'ah. Tak ada amalan yang diterima oleh Allah daripada ahli bid'ah. Wa man a'ana, kita dah baca dia, siapa yang menolong ahli bid'ah, maka dia membantu meruntuh ke Islam. Siapa yang menikahkan tadi dengan anaknya dengan ahli bid'ah, maka dia membantu, dia telah memutuskan apa silaturahim, kata Al-Fudail Ibn Iyad. Qala al-musannifu wa qad ruwiya ba'du hadzal kalam marfu'an fa ana Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man waqqara, siapa yang waqqara, siapa yang menghormati ahli bid'ah, man waqqara ahli bid'atin sahibah bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam, maka dia telah membantu meruntuhkan agama Islam. Wallahu a'lam. Zammul bid'ah wal mubtadi'ah tu panjang lagi. Ada apa nak tanya? Cas apa?
Apa isu sebenarnya cah telefon tu? Saya tak tahu, saya tak ikuti tiba banyak sangat orang lihat apa bendanya. Oh. Kira guna utilities dalam masjid, dalam dia charge telefon. Jadi dia kata hukum guna tu haram. Itu jadi isu. Haram sebab hak umum. Apa hukum orang masuk masjid, seorang-seorang dia masuk masjid, kemudian dia buka kipas untuk dia tala kat dia? Apa hukum dia? Harta masjid, tapi dia duduk dekat tempat tu, dia buka kipas masjid, tala kat dia kan? Apa hukum dia? Ini harta umum, tak boleh. Maksudnya tak boleh tak? So kipas tu kena kipas siapa yang tala kipas tu kat dia, tidakkah itu masalah peribadi? Aku panas, jom masuk masjid Zat. Apa hukum berhenti Zat kat masjid, pergi tandas? Ya, pergi tandas masjid, betul keluar balik. Kita duk berkempen sebahagian masjid dia buat kempen apa? Kempen apa? Mesra masjid lah, ataupun one stop center. Masjid one stop center lah. Masjid one stop center, macam-macam lah dia buat. Ada main bola kat luar, ada gelanggang lah, ada tempat jaga budak lah kat belakang sana dan sebagainya. Kawan-kawan ni, budak-budak ni sebab nak tarik anak muda pergi masjid, so budak anak muda dia mainlah bola kat masjid, dia kencing, betul pergi main bola balik. Apa hukum dia? Oh, jenuh juga nak jawab tu tak? Kenapa orang yang cas handphone tak boleh? Kenapa hak yang guna kipas ni boleh? Tak sama. Dia masuk masjid, Ustaz nak tidur Ustaz. Masuk masjid tidur. Kita pun pergi musafir mana-mana tau. Pergi musafir, ngantuk tu, ngantuk. Jumpa masjid, berhenti masjid Ustaz. Dia pun pergi masjid tidur. Ataupun semayang tahiyatul masjid, sebagai orang tak semayang pun masuk tidur Ustaz lah, tidur Ustaz dalam masjid. Apa hukum? Oh, itu masjid benar kan? Itu masjid benar kan? Ada surat bertulis daripada AJK masjid? Tak ada juga. Tak. Apa hukum imam datang awal, hari tu dia bertugas. Imam datang awal, dia duduk dalam bilik imam, dia buka kipas. Imam datang hari tu memang dia bertugas. Daripada subuh, dia kena bertugas sampailah katalah zuhur lah. Daripada subuh sampai zuhur, duduk dalam bilik imam. Daripada tak ada buat apa baik, buat kerja saya buka laptop. Ataupun dia pun kena charge handphone juga, handphone nak mampu. Imam pun kena charge handphone juga. Imam apa hukum imam? Jangan makmum je, imam pun kena. Berapa banyak hak AJK masjid yang menggunakan masjid untuk kepentingan peribadi juga? Kan? Apa hukum meeting dalam masjid? Apa hukum meeting dalam masjid? Masuk meeting dan sebagainya, meeting. Boleh jawab? Masjid ni, ya, wakaf lah, betul lah. Wakaf untuk kegunaan siapa? Jemaah lah tak? Untuk kegunaan jemaah lah. Untuk kegunaan jemaah. Hak yang nak masuk dan mengecah dan sebagainya tu tidak jemaah masjid. Ada orang yang tak pernah datang masjid semata-mata cah telefon ada? Tak ada juga kan? Buat apa? Cah tempat lain lah. Starbucks ada. Kedai-kedai kopi lain baik, lepak kedai kopi lain cah.
So yang selalu datang ngecah kat masjid ni mungkin orang yang dah biasa datang masjid lah. Okey lah, syubhat. Syubhat. Datang nak cah dan tak cah dan sebagainya. Wallahu alam lah. Kalau dia lepas cah, lepas tu dia bobos RM10 dalam tabung masjid. Kan? Wallahu alam. Sebagai para ulama jawab, hatta kalau buka dalam Islam online, islamonline.com, maka mereka jawab, ditanya soalan ni tentang mayusyahin, siapa yang mengecah handphone di dalam masjid, maka mereka jawab, insya-Allah la ba'sa la haraj, tidak mengapa, tak ada masalah untuk mereka mengecahnya, kerana memang masjid digunakan untuk berkhidmat untuk jemaah. Memang masjid orang bagi wakaf masjid untuk kegunaan jemaah semua sekali. Maka untuk orang datang dan apa-apa saja untuk menggunakan apa fasiliti yang ada, itulah tujuan masjid. Dah. Okey, itu tujuan masjid. Itulah tujuan masjid. Di samping hak yang nak salat 5 waktunya, orang nak beriktikaf, orang nak macam-macam lah. Yang kita pun duk kempen, orang datang masjid kempen, orang datang masjid kempen, orang datang masjid. Maka dia boleh gunakan bilik air, dia boleh gunakan tandas masjid, dia boleh gunakan apa whatever dan sebagainya. Orang akan buat macam-macam, buat kelas tuition, orang buat meeting, orang buat mengajar Quran dan sebagainya. Sebab memang masjid orang wakafkan duit masuk dalam tabung untuk kegunaan jamaah masjid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kalau tanya kita, maka orang yang datang, walau dia nak cah handphone dia pun dan sebagainya untuk tujuan peribadi pun, itu pun mudah-mudahan alhamdulillah datang masjid tak? Alhamdulillah datang masjid. Yang kita nak mengatakan tu kerana penggunaan tujuan peribadi pun susah juga. Macam mana kita nak buat suatu guide panduan penggunaan peribadi tu, melainkan kalau sekiranya memang dia buat kenduri, rumah dia dekat dengan masjid, rumah tu dia tariknya tu berguna elektrik masjid untuk kenduri rumah dia, hak tu tak boleh lah. Hak tu yang tidak boleh, sebab dia gunakan memang untuk rumah, cuma tarik wayar je bubuh pakai elektrik masjid. Itu memang jelas penggunaan peribadi. Memang jelas penggunaan peribadi. Tapi orang yang datang masjid nak mengecah, ataupun orang biasa macam kita pun nak cah pun, okey, darurat tak ada isu lah. Terpaksa. Kadar mana darurat yang terpaksa nak cah tu? Nak tanya juga. Darurat, matilah handphone ni. Darurat sangat ke? Apa makna darurat? Kalau memang tak hidup handphone ni, mampu aku hari ni, darurat lah. Sekadar nanti bini call, nanti balik pergi balik pun boleh juga tak? Itu bukan darurat. Nak tunggu WhatsApp bini masuk, itu bukan darurat balik pergi cah. Kalau nak ikut lah tak? Nak tara terdesak. Terdesak apa? Apa makna terdesak? Mati ke kalau tak cah tu? Mati ke? Rasanya tak ada orang mati lagi. Kalau handphone tu 1 hari tak cah, itu tak cah. Cuba handphone dia masuk swimming pool, boleh berhari-hari tak ada handphone, boleh je tak mati kan? Dia pun pergi mandi swimming, Allah terlupa lah, mampus, tak boleh buka lah. Paling kurang dia masih boleh berhubung dengan family dia. Yang tak boleh berhubung tu tak boleh berhubung dengan kawan pejabat. Itu je. Kawan pejabat grup WhatsApp, itu bukan darurat. Kalau nak kira darurat lah, tak ada siapa yang, wallahualam lah, tak ada siapa yang kalau handphonenya mampus 2-3 jam, mampus, maksudnya mati. So tolong jawab dulu soalan yang tadi tu. Tolong jawab dulu penggunaan kipas, penggunaan ni orang masuk masjid nak guna kipas, dia solat seorang-seorang kat dia, tala kipas kat dia, boleh ke tak boleh? Jawab tu dulu kan. Wallahu a'lamu bis-shawab.
InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada, yang semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.